Siapa Muhyiddin? Muhyiddin kau tak kenal, aku serankan kau mati je lah. Aku tak vote dia. Memanglah kau tak undi dia, bodoh, kau bukan orang Pagu, bangang. Orang cakap orang Malaysia ni diam diri. Tak kisah kalau politik tukar. Tak kisah. Duduk boleh makan kerupuk supering dengan berita. Kurang ajar dia boleh aku. Hei, aku tak macam tu lah. Aku marah. Siapa dia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Didi Chronicle. Ya, saya. Okey Didi, pertama sekali Okey. sangat-sangat sebab sudi layan saya teringin sangat nak berbual dengan Didi sebab Didi Linda suka tengok Didi punya video yang you buat parody and then you selitkan video-video yang tengah viral and then you cut and then you edit masuk muka you cakap benda-benda yang kelakar semua. I just love it, you know. So pertama tahniah sebab menghiburkan kita semua. Ya, terima kasih. Dan yang kedua nak tanya ni, paling utama nak tanya. Sebenarnya siapa Didi Sulaiman Didi Chronicle ni? Okey. Saya ni sebenarnya nama saya Didi Sulaiman. Dalam IC Didi Sulaiman bin Rai. Okey, lepas tu nama channel saya ataupun kira nama dalam media sosial lah. Kebanyakannya macam page Facebook apa semua saya bagi nama Didi Chronicle. Okay, sebenarnya saya ni bukan siapa-siapa lah. Saya pun macam netizen yang lain juga. Orang yang suka melayari internet macam tu kan. Dan saya ni sebenarnya seorang penjual tempe. Oh. So saya ni bukan siapa-siapa. Saya ni bukan orang kerja besar apa semua kan. Tak ada. Saya cuma pergi pasar-pasar jual tempe. Saya beli tempe kat orang, saya jual balik. Macam itulah kerja saya sehari-hari. Dah 10 tahun dah buat benda tu. So nothing special about me, tak ada. Itu je. No, you are really special because let me tell you something. Saya beberapa kali saya dah pernah menemu bual dengan mereka yang rajin buat pelawak ataupun komedian. Sebenarnya untuk buat orang ketawa memerlukan seorang genius yang membuatkan orang ketawa. And you are a genius walaupun you jual tempe. Thank you. So okay. I appreciate it. I appreciate it. Jadi you jual tempe dekat pasar, masih lagi buat tempe ke ataupun sibuk dengan YouTube sekarang dah tak layan tempe lagi dah? Oh tak, masih lagi buat apa, masih lagi jual tempe, masih lagi tak boleh berhenti lagi. Pasal apa, saya rasa saya kalau boleh saya tak nak berhenti. Pasal saya tak nak percaya sangat tau dengan benda-benda ni. Saya takut suatu hari nanti mungkin saya akan, yelah benda ni tahulah dunia kan kadang sementara mungkin kita tak tahu mungkin kita akan jatuh balik ke apa. Nanti kalau saya tinggalkan kerja lama saya, kalau saya dah tak jual tempe lagi, nanti kalau tiba-tiba dalam dunia YouTube ni tiba-tiba saya jatuh, auzubillah lah, ini bukan saya minta lah kan, tak ada lah, tak minta lah. Misalnya kalau saya jatuh nanti macam saya akan start balik kosong tau. So saya tak ada orang cakap apa kerja backup apa semua. Kalau boleh saya tak nak berhenti kerja ni sambil kira macam nak cakap macam mana YouTube masih lagi kerja kedua saya. Buat masa ni YouTube masih lagi kerja kedua saya dan insya-Allah yang akan seterusnya. Apa yang akan datang pun macam tu juga. Walaupun pendapatan YouTube adalah yang pertama sekarang? Walaupun itu pasal pendapatan tu saya tak tahu lagi pasal saya tak dapat lagi. Saya baru naik, orang baru kenal saya bulan lepas kan, awal bulan 3. So nak cakap pasal, kalau kita nak cerita pasal pendapatan YouTube, sebenarnya saya tak kisah, boleh je, tapi benda ni saya tak tahu lagi pasal tak dapat lagi. Tak dapat lagi. Kalau dapat mungkin saya boleh jadikan pendapatan sumber utama lah, betul kan? Okey, jadi Didi, maknanya Didi bukanlah full time YouTuber. Your first thing is your business lah. Your own business, bukan bekerja dengan orang memang business sendiri bukan. Okey. Dan nak tanya sikit, mana datang idea nak buat all this parody, Didi?
bukan senang sebenarnya you nak pergi edit benda-benda yang viral tu and then masukkan you punya own script, you punya telatah you sendiri. Mana datang idea tu? Okay, kalau nak cerita pasal idea ni, sebenarnya saya cerita pasal saya punya YouTube channel dulu. YouTube channel saya ni saya dah buat daripada tahun 2009 lebih 2010 macam tu lah. Lebih kurang dah 10 tahun ke 9 tahun macam tu. Kan? Sebenarnya saya buat channel YouTube tu saya punya niche cuma cover song je. Ataupun muzik lah, muzik mula-mula. Dan baru je bulan lepas start parodi ni sebenarnya. Awal bulan 3 tu semasa pertukaran kerajaan tu kan, yang kita agak supering tu. So benda tu sebenarnya baru saja. So mana saya dapat idea tu, saya sebenarnya start daripada parodi supering, agak supering tu sampai sekarang ni. Saya dapat idea semasa saya naik motor kapcai saya dengan bakul belakang bawa tempe kan. Kadang satu motor sampai 500 keping sampai 600 keping saya bawa. So masa dalam perjalanan pergi pasar, masa balik, masa singgah ke kedai-kedai, kat situlah saya dapat idea. Kadang-kadang masa duduk kat rumah pun jugalah ada juga dapat idea, tapi kebanyakannya memang masa tengah jalan. Masa saya tengah naik motor, kadang saya bercakap seorang-seorang, orang naik motor, naik kereta sebelah saya, kadang pandang-pandang saya tengok apa sal budak ni cakap seorang-seorang sambil macam tu sekali kadang dia orang pandang saya cari idea lah kat situ. Ya. Dan cari idea. Okay, yang first dulu you buat cover song tu dengan siapa penyanyi perempuan tu JCJ. Yes. JCJ. Tapi suara tu bukan suara you ke your own voice? My own voice. Yes, suara saya. That is your own voice. Suara saya. Yes. Sedap you nyanyi. Yang tu dapat 2.2 million views dekat YouTube kan. Memang saya ada naik sekejap tahun 2015 tu, tapi maybe saya tak konsisten saya punya konten YouTube. So saya tak jadi macam sekarang ni lah. Ya. Flashlight, betul? Flashlight, ya betul. Yes. Sebab waktu tu bila my husband tunjukkan semula video you nyanyi dengan nyanyi lagu Flashlight tu, I macam ni bukan suara dia ni, dia miming. ramai orang cakap macam tu sebenarnya. Dia kata ini bukan suara you lah apa semua kan, kata kan. Tapi yelah, kita pun takkanlah nak menegakkan cakap ni suara I lah, takkan nak macam tu kan, kita biar je lah. Tak macam poyo pula kalau kita gaduh-gaduh dengan orang tu lah, malah lah, biarlah dia. Biarlah. Yang penting aku tahu suara aku sedap Okay, Didi, best tak Didi you buat parody macam gini dan dapat tontonan ramai, ada permintaan pula so you buat parody yang lain-lain. Seronok tak Didi? Sebenarnya seronok. Mestilah seronok. Kadang setengah hari tu saya baca komen orang je dekat YouTube saya. Sampai macam tu sekali. Tapi memang seronok. Macam mana cakap dia seronoknya seronoknya kat situ apabila orang terhibur dengan kita punya konten, kita punya lawak apa semua kan. Kalau orang terhibur, so saya pun macam rasa bangga pun ada, macam seronok pun ada. Jadi kita ni menolong orang jugalah. Kita menolong orang gembira macam tu kan. Itulah seronok dia sebenarnya. Lepas tu ada orang akan PM saya cakap, Abang Didi tolong buat ni, tolong buat pasal ni. So kadang kadang-kadang tu saya tak fikir nak buat apa tau. Orang dah bagi idea dulu dah. Isu-isu semasa tu kan. Kadang saya tak perlu cari, orang akan PM saya. Sampai macam tu sekali. Kalau mula-mula dulu yelah saya kena cari kan. Saya kena tengok Facebook, kena tengok YouTube. Tapi lately dalam seminggu, 2 minggu ni orang semua mesej saya cakap, Abang Didi lepas ni buat ni, lepas ni buat ni. So saya pun senang lah kalau orang dah macam ni kan. Kita tinggal nak buat je. Senang kerja kan? Bukan senang jugalah. Kita kena naik motor bawa tempe, kena fikir-fikir jugalah kat situ. Yalah. Juga. Kadang-kadang pasal isu semasa ni setiap hari ada kan. Setiap hari ada isu semasa yang menarik hati netizen. Jadi
kita pun kadang pening tau nak ambil mana satu. Setiap hari ada, dah lah pening nak ambil mana satu. Lepas tu pening lagi nak buat dia punya isi dia, nak buat lawak dia, punchline dia apa semua. Pening juga tau. Ada orang cakap tak payah buat selalu lah, 2-3 hari sekali. Lepas tu ada lagi seorang cakap, buatlah hari-hari, kita orang ni time PKP ni bosan buat. So saya pun kadang pening juga guys nak ikut mana satu. Tapi Itu maknanya dalam, Didi, you dah ada permintaan, orang dah minta, orang kata bila dah ada demand, you dah kena supply dah. Tahu? Dan bila orang dah demand, maknanya Didi dah jadi macam salah satu star dekat kita punya social media dekat YouTube. Maknanya orang nak tengok lagi again and again and again from you. So, I nak tanya Didi, waktu you keluar sekarang ni kan, selepas you punya video all this jadi viral apa semua, dah ada orang kenal tak Didi kat luar? Bahasa ni yang kenal cuma tauke kedai dengan pekerja dia je. Yang saya hantar tempe. Takkan orang lain tak kenal. Itu je lah yang kenal. Tak, ada lah dekat, sekejap. Rasanya, ada. Ada sekali tu, dia mungkin nampak saya dekat mana, mungkin dia malu nak tegur kan. Lepas tu dia, masa saya post saya punya konten dekat Facebook, dia ada komen tau, bang, abang saya macam mana nampak je dekat kedai Kak Ani. Contoh macam tu kan. Lepas tu kedai Kak Ani ni selalu aku pergi ni kan. So kalau betul ni abang, okey lah ni. Bang, esok singgah sana lagi, saya nak belanja roti canai kata kan. Itu je. So itu je lah. Kalau macam saya keluar, orang tegur saya ambil gambar pun tak ada lah. Itu belum sampai tahap tu lagi lah. Didi ada rasa tak yang sebenarnya Didi menyuarakan suara netizen? Selama ni kalau kita tengok netizen, dia hanya bersuara melalui type dan dia mungkin kecam ke, dia hentam ke. Tapi Didi berani menyuarakan suara netizen ni melalui video, dan Didi nak kecam ke apa, you make it like so funny, like a joke. Dan Didi rasa tak Didi sebagai suara netizen? Saya pun cuma nak cakap benda ni, mula-mula saya tak rasa macam tu. Apabila dah keluar, orang dah ramai mengetahui saya, dah ramai orang tahu saya dah post banyak parodi macam tu kan. Baru saya ada rasa macam tu lah. Pasal apa? Pasal apa saya tahu? Pasal kadang ada komen dekat YouTube ke, kat Facebook ke. So, diorang macam tadilah. Terima kasih kerana menyuarakan suara netizen lah, macam tu lah. Ramai yang komen macam tu. Yeah. So betul lah apa kata Linda tadi. Sebab kita tengok tu kita puas hati tu Didi tau. Sebab orang nak cakap sesuatu tu, ada orang macam tak sampai hati nak cakap, nak cakap tu tak sampai tau, tak sampai. Tapi bila Didi tolong cakap kan, kita macam kan macam gitu. Anyway, thank you Didi. Betul. I sangat enjoy dengan you punya video-video tu semua. Okay, kita nak bercerita tentang konten Didi. Bila Didi buat tu kan, idea tu ada orang tolong tak? Macam saudara mara ke, kawan-kawan ke, apa kata kau cakap ni? Apa kata bahagian ni kau pause, kau masuk ni? Ada tak? Oleh kerana benda ni semua terjadi masa musim PKP, tak ada. So sendiri je? Ya, itu memang orang cakap OMO lah, OMS, one man show. One man show Tak adalah. Okey. Apa benda tu memang saya buat sendirilah. Konten semua tu. Lepas tu nak cakap orang tolong tu, yang nak cakap tak ada tolong langsung, tak adalah. Ada orang tolong, netizen lah yang tolong saya dapatkan tajuk. Macam tu. Saya akan create konten. Itu je. Kalau macam konten dalam tu semua, memang saya kadang-kadang saya bercakap seorang-seorang kat rumah macam orang gila kan. Macam anak dengan isteri saya pun dah faham dah, kalau nampak lah itu mesti tengah nak buat video lah tu. Dia akan cakap macam tu. Baru-baru ni I tengok yang video yang you buat, apa tu yang ala yang kisah curang-curang ni, lepas tu ada salah seorang perempuan ni, seorang wanita ni, dia buat pengakuan. Okey. Buat pengakuan sebab pernah bersama dengan seorang VIP dulu apa semua. And you ambil video daripada belakang, you punya wife. Is that your wife? Yes,
That's my wife. Dan dia sangat sporting sebab bila I tengok tu I macam kat rumah dia ada, dia rekod kat rumah. Ada wife dia. I terus nak fikirkan macam mana keadaan you dekat rumah. Lepas tu you ada macam your own room. Ini bilik you tak ada orang kacau bilik ni Like your own studio lah, betul? My own studio memang tak ada orang kacau. Macam anak-anak pun semua takut nak masuk. Bukan takut pasal takut saya marah. Kira dia orang tahu saya buat kerja kat sini. So dia orang tak masuk. Berapa Kecuali ramai kalau saya minta dia orang masuk. Yalah. Berapa ramai anak Didi? 2. Umur 13 orang, seorang lagi umur 10 tahun. Yang selalu saya ajak acting dalam video saya yang umur 10 tahun, yang lelaki, yang kecil tu memang ada. Kalau Linda tengok saya punya ada sketsa-sketsa pendek tu memang dia ada. Lepas tu yang umur 14 tahun ni, sorry bukan 12, 14 tahun perempuan, dia ni saya punya cameraman. Cameraman saya. Ya. Cameraman saya seorang perempuan, budak tingkatan 2. Wow. So dia yang pegang. Dia kadang-kadang saya tunjuk dia nak ambil macam mana, angle macam mana kan. Tapi kadang-kadang dia ikut pandai-pandai dia lah. Kebanyakannya ikut pandai-pandai dia je lah. Bah, aku ambil dari sini aku ambil dari sini kata dia. Okeylah, ikut dia je lah. So di akhirnya saya yang akan edit semua tu kan, masuk kat dalam software dekat dalam Play tu. Okay, bercerita tentang edit apa semua. So you cakap tadi one man show. You apa ada belajar editing sebelum ni? Latar belakang saya pendidikan sampai form 5 saja. Lepas tu memang tak ada belajar apa. Form 5 sekolah menengah teknik Kuala Lumpur, last form 5. Lepas tu saya memang tak ada ambil apa-apa khusus ke kos apa semua tak ada ambil. Lepas tu pasal editing ni saya suka apa tau. Saya ni jenis yang kalau saya nak satu benda tu, terutama dalam bidang IT lah. Kalau saya nak buat benda tu, saya akan cari macam mana cara pun mesti saya akan buat sampai jadi. Itu saya punya orang cakap apa? Pegangan saya lah. Kalau tanya prinsip saya lah. Kalau tanya wife saya pun kadang-kadang wife saya pun tahulah. Kadang saya berkurung satu malam kat dalam bilik ni, dia memang tak kacau. Semata-mata saya nak cari cara macam mana nak buat satu benda tu. Macam tu. Itu macam editing yang sekarang saya buat ni. Saya cuma belajar melalui YouTube dengan saya pandai-pandai sendiri. Pandai-pandai sendiri. Pandai-pandai sendiri Tu betul-betul pandai-pandai sendiri. Sebab you punya pandai-pandai sendiri ni buat satu Malaysia terhibur ni. So Didi, nak tanya macam satu konten yang you buat, katalah satu video yang you keluarkan satu video tu kan. Berapa lama you duduk untuk macam satu hari ke, berapa jam aja ke untuk you keluarkan satu konten tu? Dia tengok pada video tu panjang dia macam mana. Kalau macam video yang panjang macam 10 minit ke macam tu, dia kena lama sikit lah. Okay, kita ambil daripada Raf lah. Raf dia saya idea atas motor tadi. Ambil masa dalam setengah hari lebih kurang. Lepas tu balik rumah, saya balik kerja, dah habis hantar barang tu kan, hantar tempe tu sampai rumah lebih kurang tengah hari lah, pukul 11, 12. Daripada situ kadang saya rehat dulu. Kadang-kadang terus start kan. Lebih kurang macam nak cakap kalau untuk parodi, saya edit dan acting sekali. Saya record dan edit sekali. Dia punya style saya. So lebih kurang dalam 3 jam ataupun 2 jam macam tu lah. Untuk video sepanjang 7 minit. Kalau dia panjang dalam 10 minit ke 15 minit, dia akan jadi 4 jam ke 5 jam. Lebih kurang. Didi, setiap kali saya tengok video you kan, saya macam, okay, macam mana dia buat? Dia tengok the whole video, lepas tu dia fikir tang mana nak masuk, ataupun you tengok video tu, you pause kejap, you terus record your part, lepas tu you play balik semula video tu, you pause kejap, you masuk your part lagi. Macam mana you buat, Didi? Sebab I nak korek macam mana fikiran you sekarang ni, seorang jin. Okay, tak apa, bagi tahu je lah. Yang panjang, contoh kan, satu video tu, satu video yang non-edited video, asli lah, original video kan. Saya akan tengok the entire video dulu, semua,
saya tengok entire video semua. Lepas tu baru saya tahu macam mana nak start cerita dia. Macam mana nak start cerita dia. Lepas tu saya akan mungkin saya akan tulis sikit. Kalau benda tu banyak, saya akan tulis sikit apa yang perkataan-perkataan yang contoh macam tak, ya ke, macam tu kan, ada tak dekat dalam video tu. Kalau ada kita akan ambil, kita akan keluarkan, kita akan copy, kita akan keluarkan. So yang asal tu kita tak payah usik. So mana-mana yang kita nak tadi kita akan asing ke tepi, baru kita akan buat balik. So maknanya benda ni kena susun jugalah. Ya, kena ada kerja juga Lepas tu baru kita akan masuk pada mana-mana yang tempat yang kita nak lah masuk. Lepas tu mungkin akan tambah tadi yang kita dah keluarkan tadi tu, macam ya ke apa ke itu kan. Mungkin ada perkataan-perkataan yang simple yang boleh kita bagi masuk, kita akan masukkan. Macam tu je lah. Kadang ada part yang kena ulang kan. Betul. Kita kena ulang. Baru-baru ni I tengok yang you buat dengan Sajat tu kan. Aduh, Didi. Kau ingat kau duduk rumah tu, kau tak boleh kena coronavirus ke? Kita duduk rumah ni, tengok kat orang kat Itali tu kena quarantine kat rumah tau. Kat US tu tapi orang still kena. Kau jangan nak belagak, betul-betul tak kena, okey? Kita tak pernah lagi pun nak kena corona. Betul tak? Cuba you tengok. Part ni aku tak nak sokong kau. Part ni aku tak nak sokong, tak nak masuk campur. Ada tak pun nama kena corona? Tak ada lagi. Okey, aku tak nak kena kecam dengan netizen. Okey, ni kau punya hal, ni kau tanggung sendiri. Okey, kita sama-sama pondan tapi hal ni kau tanggung sendiri. Kau jangan nak babitkan pondan lain, okey? Tak tadi. Lepas tu you boleh pauskan dia, you boleh suruh dia diam sekejap, you ambil balik semula bahagian-bahagian tu. Banyak tu. Yang Sajat tu saya buat dalam walaupun dia 12 minit, saya rasa benda tu sekejap. Daripada lepas maghrib sampai 12.30 ke pukul 1. Yang tu jugalah lama juga. Lepas maghrib pukul 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 5 jam saya buat benda tu. So memang kadang-kadang ada kita buat separuh jalan, benda tu macam tak cantik tau. Tak jadi. Macam saya pun tak puas hati. Kita kena adjust balik. Kadang susah jugalah. Saya pun tak tahu nak cakap macam mana ni sekarang. Benda tu. Tapi best saya pun tak tahu. Awak dalam pada tak tahu one man show lah, susah lah apa semua, tapi enjoy. Kita yang tengok tu enjoy. Didi, satu saya nak tanya Didi sebab Didi berani sentuh politik, berani sentuh orang-orang politik, berani sentuh tentang dunia hiburan, berani sentuh tentang orang biasa. Baru ni saya tengok ada kisah yang kat Hospital Melaka tu. So Didi, saya nak tanya Didi, banyak-banyak video Didi buat ni, ada tak pernah dapat macam orang marah kat Didi sebab Didi buat video parodikan diorang? Ada tak Didi? Kalau daripada orang yang saya parodikan tu tak ada. Tapi daripada orang-orang biasa tu hanya kat komen je lah, kat komen YouTube, komen video tu kan. Kebanyakan kat situ je. Kebanyakannya tapi bukan ugut lah, cuma dia macam tahulah komen yang negatif, macam tu je lah. Tu kira macam tak ada sampai nak jaga kau, aku jumpa kau, aku bunuh, itu tak ada lagi. Tak adalah, tak ada sampai tahap macam itulah. Tak ada. Siapa ataupun ada tak macam orang-orang ternama yang dijadikan sebagai sumber inspirasi untuk you terus hasilkan kreativiti macam ni, karya-karya macam ni? Dekat YouTube ni saya start buat video konten parodi ni, daripada muzik ke parodi. Saya terinspirasi dengan YouTuber yang dah berjaya tau. Macam Syamil Sadli, Arif Irfan kan. Saya terinspirasi dengan diorang. Diorang boleh buat macam ni kan. So apa kata aku pun nak buat juga. Idola saya dalam YouTube ni dua orang tu lah. Syamil Sadli dengan Arif Irfan tu. Itu memang saya selalu, kalau setiap kali saya buka YouTube, saya teringat diorang tau. Saya tak tahu kenapa. Saya teringat diorang. Macam YouTube dengan diorang ni macam dah blend kan. Kita pun macam yelah, ingat YouTube, ingat Syamil. Ingat YouTube, ingat Alif. Macam tu lah. Sumber inspirasi lah tu. Biasanya orang yang keluar di depan
depan kamera ni untuk orang tonton kita, kita ni dah macam kurang rasa malu. Tapi faham tak maksud saya, bukan tak tahu malu, bukan. Tapi macam rasa malu kita tolak ke tepi dan kita kena beranikan diri supaya tak malu lagi untuk kita berdepan dengan orang. Didi ada rasa macam malu-malu lagi ke apa ke, dah macam okey kalau depan kamera dah is okay. Orang panggil berlakon lepas ni pun dah tak ada masalah, Didi. Kalau berlakon tu tak pernah lagi lah. Kalau ada role yang kena bercakap-cakap tu itu tak pasti lagi. Tapi kalau macam experience naik pentas tu, memang sebelum ni saya selalu naik pentas lah. Tapi bukan pentas-pentas besar, tak adalah macam orang undang untuk majlis perkahwinan macam tu kan, dekat Singapura, dekat Pulau Batam. Tu ada. Stage fright kurang lah, tak adalah. Kamera shy dah tak ada lagi Kamera shy pun dah. Kamera shy ada ke? Kadang-kadang malu jugalah, tapi tak adalah, boleh kata tak adalah dengan kita. Sebenarnya Didi, memang dah biasa. Saya tengok awak kan Didi, saya tahu you best, you buat orang ketawa, you kelakar, video-video you best. Tapi sebenarnya bila saya tengok betul-betul orang you ni kan, Didi ni kan, sebenarnya masih ada sifat malunya lagi. Betul ke tidak? Oh, betul. Ya ke alamak. Tengoklah sekarang waktu interview pun macam ada malu-malu. Tak apalah. Kawan-kawan saya pun cakap macam tu. Dia pun cakap saya ni, kawan baik saya pun cakap saya ni cuma dekat depan kamera je yang nampak macam tu kan. Tapi sebenarnya saya dekat depan orang, lagi-lagi kalau orang yang tak kenal, memang saya malu. Bukan malu sampai nak nyorok lah, tak adalah. Maksudnya cakap tak banyak kan, suka tunduk, macam tu lah. Ada lagi sifat malu tu, baguslah tu. Okey, Didi tulis kat situ sebab I tengok you punya ni duk cari you punya cerita apa semua. You cakap you seorang comedian. Okey, kalau dengan video-video YouTube ni, I tahulah you seorang comedian. Dari sudut-sudut yang lain ada ke? Macam tadi you cakap naik pentas, buat lawak atas pentas ke apa ke, ada ke? Buat lawak atas pentas tak ada, tapi kalau menyanyi atas pentas tu ada. Buat lawak atas pentas. So komedian tu apa yang saya buat, saya punya apa nama benda tu, page itu rasanya ada kat page dekat page Facebook komedian kan. Itu bukan maksudnya saya ni seorang stand up comedy ataupun komedian dekat pentas, tak. Maksudnya tu komedian dekat media sosial lah kat situ. Video-video yang Didi dah buat kan, yang I dah tengok lah Sajat lah, Kayangan lah, VIP tu punya perempuan, lepas tu orang komplain kat Hospital Melaka, lepas tu siapa Muhyiddin? Itu memang best lah you buat tu. Dan Bibi Yusof apa semua. Okey, antara banyak-banyak video ni, video mana yang Didi rasa yang paling hit, orang paling suka tengok Didi? Sebenarnya yang orang paling suka tu yang mula-mula. Kebanyakannya lah saya tengok, kadang-kadang dekat video lain pun dia akan cakap saya suka tengok parodi Super Ring. Akak Super Ring yang mula-mula tu. Kebanyakannya akan cakapnya walaupun komen dekat video lain, tapi dia akan puji first video parodi saya tu. Kebanyakannya lah. Orang ingat yang tu maybe pasal start daripada tu lah saya orang kenal saya kan. Daripada tu lah agaknya. Ada perancangan-perancangan yang lain tak, macam what's your future plan? Actually, you know, because you menyanyi sedap and then you buat lawak pun best. Ada tak macam future plan? Lepas ni nak pergi mana ke? Nak menyanyi ke? Nak jadi pelawak ke? Apa ke? Nak masuk Maharaja Lawak ke? Kalau orang tanya, memang ramai lah orang tanya. Kau lepas ni masuk Maharaja Lawak lah. Kau lepas ni kau tiga lah, I can see your voice lah, bla bla bla, semua kan? Okay. Macam nak cakap, saya benda tu saya rasa macam jauh lagi. Lagipun saya ni umur dah 40. Macam nak cakap rasanya macam dah lambat ke apa kot. Tapi kalau ada peluang kalau ada peluang mungkin saya akan cubalah. Tak boleh cakap macam tu tak boleh. Cuba. Awak dah cuba dah. Apa yang awak buat sekarang ni awak sudah pun mencuba.
tinggal lagi your next step aja tu yang tunggu offer tu. Maksudnya tu ialah benda tu kalau saya melangkah ke satu step lagi, so benda tu benda baru tau. Benda baru ialah maybe saya kena berdepan dengan orang ramai, maybe saya kena berdepan dengan real camera, the big camera kan kat depan saya. Maybe saya akan rasa macam, ya Allah, boleh ke aku hadapi semua ni? Pasal selama ni saya buat benda ni kan, saya seorang-seorang dalam bilik ni, ya kadang-kadang paling common pun buat sketsa dengan saya punya family, itu saja. So saya beranilah kan, tak ada orang kan, bolehlah buat. Cuba depan orang, berani tak berani kan? Macam tu. Saya fikir macam tu, berani tak aku dekat ramai orang nanti ni? Lagi-lagi contoh lah, ini saya bukan minta lah kan, kalau Astro ke panggil TV3 panggil kan, weh lagilah gabrah aku dibuatnya kalau macam tu. Betul. Itu Dia punya yang saya fikirlah. dia punya situasi dah berbeza pula sebab kalau you punya own show dekat YouTube ni, you are the boss, you are the talent, you are the one editing, you are the director, you are the script writer, everything is about you, it's you. Tapi kalau I'm you everything, kalau you dijemput untuk masuk ke TV ataupun mana-mana rancangan, you sebagai seorang talent dan you akan terpaksa communicate dengan producer, dengan pengarah, dengan floor manager, dengan script writer, dengan you know. So dia punya situation tu lain. Tapi mungkin sekarang Didi sesuai dengan keadaan your one man show, tapi akan datang kalau ada rezeki untuk melangkah setapak lagi, mungkin boleh Didi. Kita tunggu Didi di lain kesempatan pula kan. Tapi kalau saya rasa kalau dekat YouTube aja pun kalau you dah boleh menghiburkan kita macam gini, why not Didi you teruskan. Berapa lama you rasa you nak plan untuk terus buat macam gini Didi? Ke rasa macam ni sekejap ni je lah PKP masa settle, tak nak buat lagi dah? Tak adalah macam tu kan. Dia sebenarnya saya rasa saya akan buat semampu saya selama mungkin yang boleh macam tu. Ikut saya punya kemampuan, pasal saya ni dah umur pun dah 40, bukannya 20-30 lagi. Mungkin saya boleh buat dalam 10 ataupun 20 tahun lagi. Itu pun mungkin 20 tahun tu dah lama sangat dah tu. Kalau jadi YouTuber dah tua-tua mana ada orang nak tengok. Tak ada orang tengok tua-tua je. Tapi tak apalah apa. Orang tengok je. Ya ke, alhamdulillah lah kalau orang still tengok. Tapi kalau misalnya ada orang panggil saya untuk yelah ke next level apa semua, saya akan teruskan juga, mungkin tak scrap macam sekarang lah. Sekarang ni 2 hari 1 video, sekarang 1 hari 1 cagak kepala nak fikir benda. Konten-konten. Tapi itulah, tapi oleh kerana orang macam tadi Linda cakap, ada permintaan orang, kadang saya pun tak nak kecewakan orang kan, orang dah minta, jadi saya pun kadang tangguh, rehat dulu, buatlah. Rehat esoklah, hari ni buatlah macam tu lah. Pasal mungkin dah selang 2 hari kita buat video, hari ni buatlah. Kan aku kan tangguh lama-lama nanti orang cakap apa pula. Saya akan terfikir benda tu. Saya tak meremehkan orang macam lantaklah orang tunggulah video aku. Saya macam alamak dah lambat. Macam hari ni pun rasa macam nak buat satu video je lagi. Tapi tak sempat. Sebab orang tunggu you punya content sebenarnya. Okey Didi, nak tanya Didi, selama ni I duk tengok you punya backdrop tu kan, kat belakang tu, dengan you punya ronyok-ronyoknya tak rata ni apa semua, benda tu yang macam ni apa punya backdrop ni apa semua. ROP tu apa Didi? AOP ni maksudnya anak orang pebian. AOP. AOP, okey. Nampak macam B. I nampak macam ROP. ROP ni AOP. Anak. AOP ni anak orang pebian. Maksudnya tu anak orang bawayan. Oh. Anak orang bawayan. Saya orang bawayan. Oh. So ini ialah orang cakap apa, persatuan kita orang punya community dekat Malaysia. Oh. So saya masih ingat saya punya root lagi. Ini saya punya root. Oh. Saya punya keturunan. Dan disebabkan itu you suka tempe. Ya, suka tempe dan jual tempe. So dekat mana yang nak dapatkan tempe you ni? Ada jual online ke apa? Oh, untuk online tak ada. Tak buat lagi. Tapi kalau macam untuk yang dekat-dekat,
Kalau apa delivery dekat-dekat boleh lah. Kalau macam Linda kat mana rumah jauh lah, jauh tak. Kita dekat Tak boleh Ampang. kot nak pergi lagi. PKP lagi ya. Oh. Okey, satu saya nak pecahkan rahsia kepada Didi Chronicle. Sebabkan awak jual tempe, saya tak makan tempe. Oh ya ke? I tak Tempe makan protein tempe. tau. I tahu bagus dia kacang apa soya apa semua kat dalam. Kacang soya betul. Satu family semua orang suka tempe, I seorang tak suka tempe. Tapi it's okay Didi. Walaupun I tak suka tempe tapi I suka you. Thank you. Okey Didi, apa pun saya ucapkan terima kasih sebab Didi sudi layan Linda waktu tempoh PKP ni. I pun tengah terperap kat rumah, tengah buntu sekarang ni. Dan total views untuk you punya YouTube ialah 12 million total views Dan Didi Chronicle ataupun Didi Sulaiman, terima kasih banyak-banyak sebab sudi ditemu bual. Kurang-kurangnya lepas ni saya tengok video, you punya video-video lawak tu semua, I lepas ni dah tahu dah. Oh, inilah dia Didi Chronicle, inilah dia Didi Sulaiman. Kan? Jadi apa-apa yang hujung-hujung Didi nak cakap, Didi jangan malu-malu. Okey, terima kasih juga pada Linda kerana sudi borak dengan saya dalam table talk ni. Okay, terima kasih sangat saya ucapkan pasal Linda kira macam lebih kurang orang antara yang terawal jugalah yang panggil saya, interview saya macam ni kan. Terima kasihlah diucapkan. Saya sangat hargai sangat. Lepas tu pada semua orang yang menonton ni apa rancangan Linda On Table Talk ni kan. Saya harap korang teruslah menonton Linda On dan juga jangan lupalah subscribe channel saya. Kan mungkin ada yang tak kenal lagi tu. Mungkin ada yang tak kenal kan. Subscribe channel saya, tengok channel saya kalau macam berminat ke apa ke. Bolehlah stick dekat saya punya channel. Tontonlah sepanjang PKP. Itu sajalah. Thank you Didi. Stay home, stay safe. Okay, semoga you satu keluarga diberi kesihatan yang baik dan teruslah hasilkan video-video yang menjadi suara netizen dan teruskan hiburkan kami, okay? Thank you Didi. Good night. Assalamualaikum. Okay, insyaAllah. Bye-bye. Waalaikumsalam Linda. Bye-bye.